Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multiworld Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Video kali ini, Min ingin mereview episod 4 Ultraman Trigger yang membawa tajuk For Smile. Sebagai peringatan, Min hanya mereview scene-scene yang penting sahaja. Jadi tak semua scene yang ada dalam episod 4 Ultraman Trigger ada dalam video ini. Kalau korang semua nak tahu semua scene, lebih baik tengok sahaja episod 4 Ultraman Trigger di channel Suburaya. Tanpa banyak buang masa, mari kita terus ke intro. Episod ini bermula dengan menunjukkan Kengo sedang menyiram Hurulie, iaitu tumbuhan buatan Kengo di Mareh. Selepas itu, Kengo terdengar Yuna sedang memanggil dia. Kengo terkejut kerana yang memanggil Kengo bukan Yuna, tapi Yuzare. Selepas itu, Kengo terlihat sebuah menara kuno dan di sana juga adanya Dark Giants, iaitu Karmiara, Dargon dan Hudram yang sedang memusnahkan kawasan itu. Ada satu scene menarik yang Min akan bagi tahu nanti. Selepas saja Kengo melihat semua itu, secara tiba-tiba Yuna memanggil dia dan rupa-rupanya itu adalah mimpi sahaja. Selepas itu, Kengo, Yuna dan Akito ditugaskan untuk pergi ke sebuah runtuhan yang merupakan runtuhan tamadun Ultra kuno sebagai pengawal. Sampai saja ke runtuhan tersebut, Kengo teringatkan tentang menara yang ada di dalam mimpi dia itu. Selepas itu, Kengo tanya ke Yuna, ada lagi ke runtuhan yang sama macam ini? Yuna berkata, ya, ada di seluruh dunia. Mengkaji runtuhan ini adalah sebahagian dari tugas mereka. Selepas itu, Kengo ada melihat beberapa artifak yang dijumpai di runtuhan tersebut. Kengo tertarik dengan satu artifak dan dia mahu tahu apakah benda itu. Tapi ada satu pengkaji yang ada di sana mengambil artifak tersebut. Yuna berasa ada sesuatu yang aneh dengan pengkaji tersebut. Jadi Yuna menyuruh pengkaji tersebut menunjukkan ID-nya. Tetapi pengkaji itu tiada ID kerana dia adalah Ignis. Kemudian Ignis berbual sedikit dengan mereka sebelum Ignis melarikan diri. Scene seterusnya menunjukkan di dalam Nurse DC. Ignis berjaya melarikan diri dan semua ahli Guard Select mempersoalkan siapa Ignis ini. Selepas itu, Kengo ingin membincangkan tentang Trigger bersama Akito. Akito bersetuju. Akito bermula dengan menerangkan tentang Dark Giants yang Kengo lawan sebelum ini. Akito mengetahui bahawa ada satu tamadun yang hidup 30 juta tahun yang lalu dan Yuzare lah orang yang menyegel Dark Giant dengan bantuan Trigger. Kemudian Kengo dapat tahu bahawa Trigger yang melawan Dark Giants dan dia berasa aneh kenapa dia diselimuti kegelapan. Kengo dapat merasakan bahawa mimpi dia datang dari memori Trigger. Tapi kenapa? Itulah persoalan yang ada dalam fikiran Kengo. Kengo juga bermimpi tentang Yuzare sebelum mendapat cahaya Trigger. Selepas itu, Kengo tanya kepada Akito adakah dia membuat guard spark lens mengikut benda itu. Kemudian Ignis muncul. Cara Ignis memasuki Nurse DC ialah dia menggunakan penyapu yang menggunakan bulu monster Guebeza, iaitu monster yang muncul dalam series Ultraman RB. Selepas itu, Ignis mengambil artifak tersebut dan terjumpa dengan semua ahli Guard Select. Ada berlakunya sedikit pergaduhan di sana dan semuanya terpaksa dihentikan kerana ada monster yang muncul. Monster itu muncul kerana monster itu tertarik dengan satu signal misteri. Mereka terkejut kerana signal itu datang dari dalam Nurse DC. Rupa-rupanya, signal itu datang dari artifak yang Ignis ingin curi. Kemudian, Seiya memerintahkan Kengo dan Akito untuk mengejar Ignis, Yuna membantu penduduk melarikan diri, dan Himari untuk mengawal Guards Falcon. Min cepatkan cerita, monster tersebut adalah Oka Gubila, dan Kengo terus berubah ke Ultraman Trigger. Pada awalnya, Ultraman Trigger tidak mampu untuk melawan monster tersebut. Tetapi dengan sedikit bantuan Akito, Trigger mampu mengalahkan Oka Gubila dengan menggunakan form power type-nya bersama Circle Arms.
Habis saja bertarung, Kengo berterima kasih kepada Akito kerana membantunya dan Kengo perlu berusaha lebih kuat lagi supaya semua orang boleh tersenyum. Scene terakhir menunjukkan perbincangan antara Dark Giants. Nampaknya Kamiara memang marah kepada Trigger dan ingin membalas balik apa yang Trigger buat 30 juta tahun yang lalu. Itulah dia scene-scene yang ada dalam episod ini. Min akan terangkan pendapat Min pula tentang episod ini, menarik atau tidak. Okey, yang pertama jalan cerita. Kali ini jalan cerita lebih santai, ada banyak adegan yang kelakar, lebih-lebih lagi Ignis. Bagi Min sendiri, jalan cerita yang macam ni okey lah, buat kita fresh sikit selepas 3 episod yang lepas yang fokus kepada Dark Giants, form Ultraman Trigger, Eternity Core dan lain-lain. Walaupun jalan cerita santai, tapi masih ada maklumat yang boleh diambil. Jadi okey lah, bagus. Yang kedua adalah scene Kengo semasa dia berada di satu tempat yang kuno itu. Dalam scene ini ada menunjukkan Kengo berasa aneh semasa dia melihat tangannya yang menjadi warna hitam. Selepas itu, dia diselimuti oleh kegelapan yang menunjukkan bahawa berkemungkinan besar Kengo lah yang akan menjadi Dark Trigger, bukannya Ignis. Perkara ini lebih masuk akal kerana Ultraman 3 juga melakukan perkara yang sama, iaitu Ultraman 3 dan Dark 3 adalah orang yang sama, iaitu Daigo. Jadi Ignis pula macam mana, Min? Kalau untuk Ignis, teori Min adalah lebih baik dia menjadi Evil Trigger sahaja, kalau ada. Yang terakhir adalah scene Ignis berlawan dengan ahli Guard Select, lebih-lebih lagi semasa berlawan Seiya. Min suka scene yang ini sebab tak guna stunner, tak guna stuntman. Itulah dia review episod 4 Ultraman Trigger. Sebelum Min tamatkan video, Min nak bagi tahu dahulu episod Ultraman Trigger minggu depan mungkin Min tidak akan review kerana episod itu lebih kepada special episode yang banyak flashback tentang Ultraman lain. Jadi tak banyak yang Min boleh review. Lagipun minggu depan Min akan divaksin dos kedua. Jadi Min perlu banyak berehat. Jadi harap korang semua faham lah ya. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.